Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, untuk kelas hari ini, kita akan tengok lakaran untuk muka surat 88. Kita dah habis dah semua lakaran-lakaran yang sebelum tu. Yang muka surat 87 minggu lepas, cikgu suruh awak buat sendiri kan. Okay, so hari ni kita nak tengok tajuk G, gaya visual lakaran. Gaya visual lakaran. Okey, so yang pertama kat situ ada dua, iaitu rendering dan juga kesan cahaya dan bayang. So hari ini kita cuba buat rendering dahulu. Okey, yang pertama rendering. Okey. So tengok kat situ apa dia kata. Gaya visual lakaran merujuk kepada teknik untuk menjadikan lakaran objek lebih realistik dan nampak menarik. Okey, biasanya mereka akan menghasilkan lakaran dalam bentuk, okey ni buku teks ni. Okey, yang ni. Dia kata biasanya mereka akan menghasilkan lakaran dalam bentuk 2D atau 3D, realistik dan konseptual. Terdapat pelbagai teknik yang boleh digunakan, iaitu rendering dan kesan cahaya dan bayang. Okey, so yang ni yang pertama, yang ini yang kedua. Okay, kita nak tengok yang pertama dahululah. Okay, so rendering. Apakah rendering tu? Proses rendering merupakan satu teknik yang digunakan untuk menghasilkan gaya visual lakaran objek agar lebih menarik dan realistik. Nampak macam betul-betul lah. Okay, lakaran awak tu. Okay, so rendering digunakan untuk memaparkan permukaan rata supaya kelihatan melengkung atau membonjol keluar. Rendering boleh menggunakan warna, tekstur, garisan dan bentuk. Okey, alatan asas mewarna seperti pensel warna, pen penanda iaitu marker pen, highlighter pen, pen dan dakwat serta pasta kapur sering digunakan untuk tujuan rendering. Okey. Yang ini contoh yang dia dah buat rendering lah. Okey, ada banyak gambar kat situ bagi contoh topi dan juga bag kan. Okey, so nampak tak rendering ni? Dia bagi nampak macam menonjol lah. Macam untuk pengetahuan awak, yang cerah ni biasanya dia menunjukkan kawasan tu dapat ataupun terima cahaya. Tapi kawasan yang dia gelap-gelapkan ni, okey, sama dengan pensel ataupun pensel warna ni, itu menunjukkan kawasan itu terlindung daripada cahaya. So dia gelap lah. Okey, ikut kreativiti masing-masing. Okey, untuk next page, awak tengok dekat atas tu dia kata, okey, pelbagai teknik rendering boleh diaplikasikan dalam mempersembahkan hasil lakaran reka bentuk. Okey, rajah yang kat sebelah ni dan juga yang kat bawah ni, gambar lampu meja dan juga beg tangan ni menunjukkan beberapa lakaran reka bentuk yang telah melalui proses rendering. Okey, contoh gambar bongkah ni kan. Okey, ada kubus, ada silinder, ada sfera. Okey, semua tu yang dah dilakarkan dalam bentuk 3D, 3 dimensi. Kemudian dia letak konsep rendering kat dalam dia lah. Dia warnakan. Okay, so yang putih-putih ni, yang awak nampak putih-putih ni adalah kawasan yang menerima cahaya. Yang gelap ni dia tak terima cahaya. Okay, now kita tengok macam mana nak buat lampu meja ni. Okay, so kita tengok satu persatu lah. Okay, yang lakaran pertama yang kita akan cuba hari ini. Okay, kita buat dulu. Okay, bentuk yang kat atas dia tu. Tanpa menggunakan pembaris ya. Okey. So itu yang pertama. Okey, pergi yang kepada yang kedua, awak repeat balik lakaran tadi. Okey, yang kedua ni dia sama juga lebih kurang macam yang pertama ni.
Okey, yang kedua tu sama juga. Okey, jap. Kita hanya buat garisan binaan saja yang nampak. Yang kita nampak. Okey, so ini nombor 2. Kita tengok kat nombor 3 pula. Okay, masih sama. Kenapa cikgu suruh awak buat benda yang berulang-ulang? Sebab bila kita buat benda berulang-ulang, dia macam kita buat latihan lah. Okey, dia akan mahirkan kita, kan? Okay, cikgu tiru macam yang asal dia balik. Okay. Garisan lurus ni, kalau kita dah selalu buat, kita akan jadi biasa lah. Okay. So, awak buat saja. Tiru saja yang macam dalam gambar tu lah. Okey ya. Ini macam kalau kita guna fabrik kain, fabrik yang macam kain lah kan, untuk buat dia punya yang kepala lampu ni, casing kepala lampu ni, dia akan nampak macam ni lah, macam kesan jahitan ni kan. Tapi kesan jahitan yang kemas lah, bukan kesan jahitan yang buruk. Okey. Okey. So, nombor 3. So, nombor 4, kalau awak tak nak repeat dah balik, awak cuma hitamkan lah. Okey, contoh kita nak hitamkan kawasan ni kan. Okey, so, untuk yang dia punya untuk yang ketiga dengan keempat. Yang keempat ni kita kena hitamkan garisan binaan lah. Okey, so garisan binaan biasanya kita pakai art line kan, art marker. Okay, tapi kalau awak pakai pen melawat basah pun boleh. Tapi kena ikut yang kemas lah. Okay. Okay, kena ikut dengan kemas. Pastikan kuranglah garisan yang terkeluar tu ya. Okey. Ini yang macam kita gantung benda manik yang terjurai tu lah. Okey, so kita letak kat sini. Okey. Okey, so sekarang kita dah hampir dapat lakaran yang kita dah buat dia punya garisan binaan lah ya. Kejap ya. Okey, kita teruskan lagi. Okay, ini bahagian Swiss lampu tu. Dan ni corak bahagian bawah kaki dia.
Okey. 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 So ni lebih jelas dan nampak lebih okey kan. So nanti awak ambil pensel, awak hitamkan. Okey, contoh. Hitamkanlah kawasan yang awak rasa dia terlindung sikit daripada cahaya. Okey. Kalau awak ada pensel yang lagi pekat mata dia, contoh 4B macam cikgu pakai sekarang 2B kan. Okey, awak boleh carilah pensel 4B tu kalau ada Okey. Sekejap. Okey. Kalau ada tisu muka tak boleh pakai. Tak nak bagi dia comot yang kat tepi-tepi tu. Macam ni sebab tu guna jari dia comot lah. Okey. So, lebih kurang macam ni lah. Okey, yang ini adalah teknik rendering untuk lampu suluh. Lampu meja. Lampu meja. So hari ni hari Jumaat 9 kan? 9 hari bulan 7 21. Okey. So nanti awak tolong buat. Okey, nanti nampak step dia kan? 1, 2, 3. So awak punya homework awak ialah cikgu nak homework awak buat teknik rendering untuk beg tangan. Beg tangan pada muka surat 89. Buku teks. Okey? Okey. So, cuba dulu buat macam cikgu buat ni. Okey, so homework awak kena buat ni juga. Yang macam lampu suluh ni pun kena buat. Lampu meja ni, saya tengok dalam buku teks muka surat 89 kan. Ada 2, satu lampu meja, satu lagi handbag, beg tangan. So dua-dua ni awak buat. Okey, satu ni cikgu dah tunjuk dah cara dia. So nanti yang nombor 2 ni awak try buat. Okey? Okey, sampai situ je kerja untuk kelas kita hari ini. Selesaikan dahulu lakaran 1 dan 2 ini. Dah selesai nanti kita akan tengok pula kesan cahaya dan bayang. Lebih menarik lah sebab kita nak buat bayang ni. Ni yang bawah. Tadi kita dah buat rendering dalam produk kan. Rendering tu hanya dalam produk saja. Tapi kesan bayang dekat luar produk. So kita akan tengok lah kalau bayang daripada tepi, cahaya daripada tepi macam mana. Cahaya daripada atas macam mana. Cahaya daripada tepi. Akan ada arah cahaya lah. Lakaran bermaklumat untuk menampakkan kesan cahaya dan bayang. Perlu tulis arah cahaya. Ni cikgu tak ajar lagi. Okey, kita tengok contoh ni minggu depan. So hari ni kita tengok rendering sahaja dahulu. Tajuk rendering. Lepas tu awak kena buat 1 dan 2. Okey. So nanti kan sebelum buat lakaran tu kena tulis sikit lah. Okey. Bagi tajuk gaya visual lakaran. Lepas tu tulis kat situ. Pelbagai teknik yang boleh digunakan untuk gaya visual lakaran ni iaitu rendering dan kesan cahaya bayang. So satu rendering. Okey, bagi tahu maksud dia. Proses rendering merupakan satu teknik yang digunakan untuk menghasilkan gaya visual lakaran objek agar lebih menarik dan realistik. Tulis yang itu. Okey. So lepas habis tu teruslah buat yang ini 1 dan 2. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Tolong selesaikan kerja cikgu. Dah siap macam biasa. Tolong submit. Hantar PM cikgu. Gambar yang dah siap ni lah. Lakaran yang dah siap ni ya. Okey, lepas tu cikgu akan kira kehadiran. Kita tak ada Google Meet hari ni. Kita hanya ada
pembelajaran menggunakan video sahaja. Okey kelas, ada apa-apa masalah boleh message cikgu macam biasa. Lepas tu apa lagi pesanan saya? Selesaikan dahululah kerja ni ya. Nanti cikgu akan bagi kat awak message di WhatsApp group. Okey guys, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sejahtera.